Tuan-tuan yang mulia, nikmat ini akan jadi nikmat bila mana kita menggunakan nikmat tadi untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Dan nikmat akan jadi nikmat bila mana kita sandarkan nikmat ini datang daripada Allah. Kesempurnaan ini datang daripada Allah. Dan nikmat tadi akan berubah jadi istidraj. Bila kita menggunakan nikmat tadi untuk durhaka kepada Allah, dan kita rasa kepandaian kita, kebolehan kita itu datang daripada diri kita sendiri. Sebab itu kita tengok dalam Al-Quranul Karim, ada 3 golongan yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan 3 kelebihan. Yang pertama, Allah Ta'ala uji mereka ni tuan-tuan dengan pemerintahan. Allah nak tengok, dah jadi raja, dah jadi pemimpin, kamu semakin dekat dengan aku ke semakin jauh dengan aku? Tuan-tuan yang mulia, yang kedua tuan-tuan, Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, golongan yang kedua dalam Al-Quran, golongan yang berilmu. Dan golongan yang ketiga yang ada dalam Al-Quran adalah golongan yang berharta. Ini 3 nikmat. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang mulia, golongan yang pertama Allah bagi pemerintahan kepada mereka. Ada 4 orang dalam dunia yang Allah Ta'ala bagi dia kelebihan boleh memerintah satu dunia. Satu dunia, bukan satu Malaysia. Satu dunia. 2 orang beriman, 2 orang kufur pada Allah Ta'ala. Kita nak cerita part yang beriman saja tuan-tuan. Tak dan. Sebab kuliah sampai pukul 9 saja. Jadi insyaAllah Ta'ala, nak lagi kita sambung lagi insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi Sulaiman AS kerajaan yang hebat. Kerajaan Nabi Sulaiman ni merangkumi manusia, jin, binatang-binatang, burung, semut, semua di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman menguasai mereka. Bahkan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman ditubuh tim-tim di kalangan jin ini jadi diver tuan-tuan, penyelam untuk cari mutiara-mutiara dalam laut, bawa kat Nabi Sulaiman. Emah-emah dalam bumi ini semua bagi kat Nabi Sulaiman. Tapi apa yang Nabi Sulaiman buat dengan kerajaan tadi? Yang pertama, dia tak lupa diri tuan-tuan. Saya pada Allah. Satu hari Nabi Sulaiman AS tengok kuda dia, 100 ekor kuda yang begitu hebat, yang begitu sihat, digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Tapi kerana sibuk dengan kuda, sampai solat asar terlewat sikit. Terlewat sembahyang asar. Nabi Sulaiman bila tengok masa dah terlepas, gara-gara kuda ni, macam kita lah kata, lah ni kita pun buat kerja agama juga, kita buat bisnes, lewat sikit sembahyang asar tak apa. Ini pun agama juga, ini pun agama juga. Cari rezeki halal pun perintah Allah juga, bagi makan anak bini rezeki halal. Itu kita punya akal kita. Kita ingat kita cerdik lah tu. Ingat lepaslah di sisi Allah. Di antara 2 perintah Allah, mana lagi besar? Perintah semayang dengan perintah cari rezeki. Bila datang azan dikumandangkan, perintah cari rezeki batal tuan-tuan. Lepas semayang baru boleh cari rezeki balik. Tengah semayang itu kalau cari rezeki haram hukumnya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi Sulaiman tengok kuda ni walaupun dia bagus nak digunakan untuk jihad, tapi telah melalaikan aku daripada zikrullah, daripada semayang. Aku sembelih semua kuda ini bagi makan fakir miskin. Tak ada kebaikan pada harta yang melalaikan aku daripada zikrullah. Ini Nabi Sulaiman AS, dia faham. Dan digunakan kerajaan dia untuk berdakwah. Mana lagi negara yang belum beriman pada Allah, aku jumpa dia. Puteri Balqis belum beriman, aku dakwah dia beriman pada Allah Ta'ala. Ini orang yang tidak teristidraj. Dia tak terfitnah dengan pemerintahan dia. Golongan yang lain, Fir'aun. Bukan perintah satu dunia, baru perintah negeri Mesir. Pun dah rosak tuan-tuan. Hancur kehidupan dia. Dan akhirnya mati dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala. Golongan yang kedua dalam Al-Quran, Allah cerita golongan berilmu. Kalau kita ada ilmu, tadi cerita kalau kita ni jadi pemerintah. Kalau kita ni ada ilmu, pun ada ujian daripada Allah. Allah bagi ilmu, nak tengok kita ni makin dekat dengan Allah. Ada orang dia belajar fiqah tinggi tuan-tuan. Tapi digunakan hukum fiqah untuk lari daripada perintah Allah. Dia mengaji tinggi. Masya Allah. Sekarang ni tiba waktu bayar zakat. Dia boleh pusing-pusing sampai dia tak payah bayar zakat. Kadang-kadang dia mengaji tinggi-tinggi sampai dia cari hukum macam mana tak payah semayang. Itu mana dia difitnah dengan ilmu. Sebab Allah kata wa aqimis solata li zikri.
Dirikan semayang untuk berzikir padaku. Sekarang aku dah berzikir. Saya sedang solat daim, dia kata. Solat berkekalan 24 jam semayang ni. Hang tak tengok aku tengah semayang. Masya Allah, itu ujian ilmu Allah bagi. Maka dalam Quran, ada golongan yang tinggi ilmunya dari segi agama, tuan-tuan. Nabi Sulaiman bila dakwah Puteri Balqis. Puteri Balqis nak beriman pada Nabi Sulaiman AS. Tapi, dalam perjalanan Puteri Balqis nak mai, Nabi Sulaiman offer siapa di kalangan tuan-tuan yang boleh bawa istana Puteri Balqis daripada kota Sabah ini datang ke Palestin. Maka satu orang di kalangan yang berilmu, di kalangan umat Nabi Sulaiman, di kalangan jin, namanya Zakwan, Masya Allah. Ada orang nama Zakwan dekat sini. Tuan-tuan yang mulia, nama Zakwan. Dia kata, tuanku, ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Sebelum tuan bangun daripada kursi, insya-Allah istana Puteri Balqis dah sampai di sini. Tengok tinggi mana ilmu dia. Tinggi, tuan-tuan. Nabi Sulaiman kata, aku tak puas hati lagi. Ada lagi yang lagi di kalangan tuan-tuan yang lagi power daripada dia, ada tak? Masya Allah, satu orang yang berilmu di kalangan umat Nabi Sulaiman bernama Asif bin Barkhiyah. Dia kata, tuanku, saya boleh bawa istana Puteri Balqis sebelum mata tuanku berkelip, insya-Allah sampai dah istana tu. Boleh tuanku? Yang tu boleh insya-Allah. Tuan-tuan, dia baca Hizbul A'zam. Hizbul A'zam ni macam-macam ulama tafsirkan. Ada kata ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin. Banyak doa-doa khilaf di kalangan ulama apa makna Hizbul A'zam. Dia baca, tiba-tiba istana Puteri Balqis terbang daripada sana, tersergam, dalam sekelip mata dah sampai depan Nabi Sulaiman AS. Tapi tara tu punya ilmu pun, dia tak kata, kalau kita lah ni tuan-tuan, hang tengok dah aku, power tidak kan? Power tidak aku. Istana tu aku boleh pindah. Kita jangan kata boleh buat istana pindah sini, tuan-tuan. Kalau kita dapat sikit kelebihan Allah bagi pun dah sesat dah kita, tuan-tuan. Sebab itu Allah tahu kita tak boleh bagi banyak lebih. Bagi tara ni dah cukup, dah elok dah, tuan-tuan. Kalau bagi lebih lagi rosak kita. Bagi lagi alim daripada sekarang, takut kita rosak. Sebab itu Allah bagi kita cukup-cukup makan saja. Asif bin Barkhiyah punya tinggi ilmu macam tu pun, dia kata bila falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, ketika mana dia melihat istana Puteri Balqis tersergam indah di hadapan dia, dia kata, hadza min fadli rabbi, ini limpah kurnia daripada Tuhan aku. Lia berluani, Allah bagi aku ilmu tara ni, nak uji aku sebenarnya. Ashkur am akfur, nak tengok aku ni bersyukur ke tidak, ataupun aku kufur pada Allah Ta'ala. Ada orang dapat ilmu magic macam tu, dia jadi kufur. Tuan-tuan, Qarun laknatullah alaih, dia dapat ilmu, tuan-tuan, pegang apa jadi emas. Kalau kita ada jadi itu macam tu, rasa-rasa boleh jadi kita pun jadi macam Qarun juga. Pegang apa jadi emas. Akhirnya, tuan-tuan, dia terfitnah dengan ilmu dia sendiri. Dia rasa ini, kelebihan ini datang daripada diri sini. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini kemahiran buat emas ni datang daripada kelebihan aku sendiri. Aku jaga semayang tahajud, aku jaga semayang duha, tiba-tiba ni rezeki mai. Hampa tengok tak? Hebat tak aku? Waktu itu, tuan-tuan, orang kampung pun tengok Qarun. Allah, bagusnya Qarun. Alangkah bertuahnya kalau kami jadi macam Qarun. Alangkah beruntungnya kalau anak-anak kami jadi macam Qarun, dapat ilmu Qarun tu, Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, Qarun dengan ilmu dia sesat jauh daripada agama Allah Ta'ala, dan akhirnya dia mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Ta'ala. Ini yang kita bimbangkan. Bukan masalah nak cerita Qarun, cerita diri kita sekarang ni, tuan-tuan. Kadang-kadang Allah uji kita dengan pemerintahan, itu berjaya ke sesat kita, tuan-tuan. Dengan ilmu, berjaya ke kita tersesat. Dan yang ketiga, Allah uji dengan harta. Tuan-tuan yang mulia, dalam surah Kahfi, dua orang sahabat baik, dua-dua ada kebun yang indah, cantik. Satu orang masuk dalam kebun, dia dalam keadaan sombong, tuan-tuan. Tengok kebun aku, Masya Allah, hebat. Ini air terjun mengalir, ini pokok ini semua Masya Allah. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma azunnu an tabid hazi abada. I don't think that ini kebun saya ni akan habis, Masya Allah. Kebun saya ni akan selama-lamanya. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Saya rasa kiamat tak ada. Wala irritu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba.
Dia buat dosa banyak-banyak dekat dunia. Dia kata bila aku balik dekat akhirat esok, Allah bagi aku kehidupan lebih baik daripada ini lagi. Dia dengan kebun dia jadi sesat tuan-tuan. Dan dia rasa di hari kiamat nanti kalau balik pun Allah bagi kita kelebihan yang lebih hebat lagi. Macam Yahudi lah kata. Yahudi kata kita ni anak Allah. Kita ni Masya Allah kekasih Allah. Kalau kita buat dosa pun nanti masuk neraka pun cuma 40 hari saja. Lantam masanan naru illa ayyam ma'dudah. Lepas 40 hari kita jadi ahli syurga balik. Jadi buatlah dosa banyak mana pun. Kita ni dah hebat. Allah uji orang Yahudi. Macam-macam nikmat Allah bagi dekat mereka. Makin banyak nikmat, makin jauh mereka daripada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita ni tuan-tuan dalam Al-Quran, apa yang kita baca dalam surah Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka yang kau bagi nikmat. Apa nikmat itu tuan-tuan? Bukan bagi nikmat makan, nikmat apa tuan-tuan? Golongan yang mendapat nikmat ni tuan-tuan, dengan nikmat tadi dia dekat dengan Allah, itu golongan yang mendapat nikmat. Bukan golongan yang diistidraj dengan nikmat kita jauh daripada Allah Ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang dimurkai oleh Allah ni tuan-tuan, banyak nikmat bertambah nikmat, semakin jauh dia dengan Allah, semakin dia tak sedar diri tuan-tuan. Waladhdallin. Dan bukan golongan yang sesat. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ulama kata istidraj boleh berlaku dalam 3 perkara. Ini Allah Ta'ala akan uji manusia dengan 3 perkara, dan 3 perkara kita boleh sesat. Yang pertama, panjang umur. Panjang umur, makin buat dosa, makin panjang umur. Tak mati-mati. Makin buat dosa, makin sihat. Sebab itu kata Imam Athaillah Sakandari, jangan kamu terpedaya bertambahnya nikmat dan bertambah juga dosa kamu kepada Allah Ta'ala. Jangan-jangan itu istidraj daripada Allah Ta'ala. Makin buat dosa, makin sihat. Makin awet muda. Makin panjang umur. Patutnya panjang umur digunakan untuk bertaubat. Tapi kita tuan-tuan, panjang umur makin menambah lagi dosa tuan-tuan. Itu istidraj daripada Allah Ta'ala. Panjang umur. Yang kedua, bertambah nikmat. Makin buat dosa, makin banyak pula, makin kaya. Dapat projek sana, projek sini. Dapat projek sana, projek sini. Kita sangka dapat projek itu tanda Allah sayang dekat kita. Jangan. Sila hari bulan Allah Ta'ala buatkan kita ni tuan-tuan, macam orang memancing ikan, bagi umpan sedap-sedap. Kita pun ngap, kena tuan-tuan. Bila kena tu disentak tuan-tuan, Masya Allah, rabik mulut ni tuan-tuan. Koyak mulut. Orang mancing ikan. Allah Ta'ala bagi kita nikmat ni, kadang-kadang memang nak bagi kita makan sungguh. Ada yang mana Allah Ta'ala bagi untuk Allah Ta'ala azab dia, wa umli lahum inna kaidi matin. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, Masya Allah, Allah Ta'ala akan uji satu orang manusia dengan ta'khirul uqubah. Dilewatkan bala. Macam hari ni tuan-tuan, kita negara Malaysia sedang menikmati satu nikmat yang paling besar. Saya selalu sebut di mana-mana. Negara selain daripada Malaysia sekarang ni, di seluruh dunia, hampir seluruh dunia, umat Islam sedang diuji dengan ujian yang berat daripada Allah Ta'ala. Ada kelaparan, ada kemiskinan. Saya pernah pergi ke Bangladesh, tengok pelarian Islam Rohingya tuan-tuan. 800,000 mereka tak ada rumah tuan-tuan. Tidur atas tanah musim sejuk, musim hujan. Tetapi tuan-tuan yang mulia, mereka dekat dengan Allah Ta'ala. Kita rakyat Malaysia ni, sekarang ni negara kita makmur. Maksiat teruk ni, kat Malaysia ni. Tapi negara kita masih lagi aman. Tak ada malapetaka. Tak ada lagi tsunami tuan-tuan. Adakah ini nikmat ataupun istidraj daripada Allah Ta'ala? Ini yang kita takut. Dalam bentuk individu kita pun kita kena takut. Dalam bentuk negara kita pun kita kena takut. Kita bimbang Allah bagi kita kaya, negara kita makmur, buah semua tumbuh-tumbuh. Tiba-tiba satu hari, di saat kita sedang bermain, di saat kita sedang tidur, datang azab daripada Allah Ta'ala. Kita tak minta. Tetapi kita kena sentiasa berwaspada. Sebab itulah tuan-tuan, insya-Allah Ta'ala, masa pun dah dekat dah. Jadi insya-Allah Ta'ala kita azamlah. Gunakan kesempatan tahun baru 2019 ini. Kalau boleh tahun ini, tahun yang mana kita paling dekat dengan Allah. Kita paling hampir dengan Allah. Kita gunakan diri, masa, harta kita ni, yang Allah bagi kepada kita, tenaga kita ni, untuk korban untuk agama Allah Ta'ala. Korban sehabis mungkin. Andai kata ini tahun terakhir bagi kita, kita pun tak tahu. Tahun 2019.
tahun terakhir bagi kita. Kita azam tahun ini tahun yang terindah, tahun yang paling baik, tahun di mana kita paling dekat dengan Allah, paling kurang maksiat kita dengan Allah, dan kita Masya Allah guna bawa anak isteri kita, bawa kenderaan kita, bawa keluarga kita, dunia nikmat yang Allah bagi ni, kita pulang balik kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekian dulu insya-Allah perkongsian pada malam ini insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu al ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.